Bismillah. Okey, terima kasih kepada saudara Sheikh Shah. Saya tidak menahan beliau kerana itu yang terbuku di hati. Terima kasih. Ya, saya Jangan memberi lupa ruang nanti. sepenuhnya. Nanti habis nanti aku belanja syuk dengan Firdaus minum. Cuma 11 minit ni. Saya Ya, okey terus. 11 minit. Okey, jadi extra 4 minit. Okey, tapi tak apa. Yang penting apa yang terbuku di hati saya itu dapat diluahkan. Okey. Extra 4 minit ini saya rasa untuk berlaku adil kepada saudara Syukri juga, saya bagi masa tambahan sedikit, 4 minit juga extra tambahan kepada saudara Syukri untuk round seterusnya. Okey. Masuk round ketiga. Ya, round ketiga, saudara Syed Shah bertanya satu soalan kepada saudara Syuk dan saudara Syuk diberikan tambahan 4 minit. Dipersilakan saudara Syed membacakan soalan beliau. Saya ke yang bertanya soalan dulu? Ya, betul. Baik, terima kasih. Sebelum saya nak bertanya soalan ini, saya nak minta maaf dulu kepada saudara Syuk. Kerana soalan ini sedikit kontroversi. Tapi saya fikir wajar untuk saudara Syuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kita di luar. Dan jawapan kepada saya juga yang bertanya. Baru-baru ini ataupun beberapa bulan yang lalu, ular WhatsApp group yang ditangkap layar, yang Syuk mengatakan penangkap layar ini pengkhianat. Ya. Saya tak kisahlah begitu. Pada saya, pada saya penangkap layar ini mendedahkan sesuatu. Iaitu serangan secara peribadi terhadap Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai orang lama lah, tadi Syuk mengatakan selama mana pun tak kisah. Tapi sebagai orang lama di dalam parti, belum terlintas lagi di dalam domir saya untuk memperlekeh Presiden seperti mana yang tular dalam WhatsApp. Kalau izinkan saya membacakan sedikit WhatsApp yang tular dulu. Antara yang saudara Syuk sebutkan, 0198013149. Ini nombor saudara Syukri? Ya, memang saya. Baik, terima kasih. Kalau saya nak keluar statement stop heret politik ke dalam ketidaktentuan. Fokus COVID. Anwar Ibrahim, sila ke Turki. Duduk diam. Masya Allah. Sebagai pemimpin lama dan pemimpin senior, sungguh pun kita berbeza pandangan dengan Presiden. Itu lumrah. Tetapi tidak sampailah hati saya nak menulis sedemikian rupa. Ya tak? Soalan saya kepada saudara Syuk untuk dia bersihkan pada malam ini, apakah benar tulisan itu tulisan saudara Syuk dan mengapa ianya ditulis? Silakan saudara Syuk. Baik, terima kasih saudara Syed Shah, saudara Firdaus. Semuanya saya rasa saudara Syed Shah belum menstrukturkan dengan baik dia punya hujah ya, terabur. Tapi tak apa. Saya pergi dulu one by one. Ada masa tambahan 4 minit kan? Ya, ada 11 minit. Oh, panjang tu. Baik. Saya menarik tentang isu rombakan tadi ya, tentang disiplin. Ini pun dah cukup membezakan antara disiplin. Mungkin saya tak naklah membangga diri saya ni berdisiplin sangat kan, tapi saya nak katalah soal dihubungi media, ramai pemimpin AMK dihubungi media. Ramai tentang isu rombakan. Tapi kita tak memilih untuk menjawab. Bahkan kita jawab dengan baik dengan media tu. Minta maaf tuan, kami tak pernah tak menjawab soalan tuan, tapi kali ini kami tak boleh nak jawab sebab perkara ini perlu kami selesaikan secara dalaman. Itu satu. Kita boleh jawab secara begitu dengan baik. Soal nak bincang ke tak bincang ke, itu hak ketua AMK. Saya percaya ketua AMK ada call sebelum dia buat keputusan. Ini perkara yang tak boleh disembunyikan. Ya. Dia ada hubungi sebelum dia buat keputusan. Saya dah explain awal-awal tadi. Hak ini hak ketua AMK dan ketua AMK ni kita kena hormat. Kenapa kita pula nak tunjuk-tunjukkan ni? Ketua MK kena buat macam ni. Ketua MK kena buat macam ni. Ketua MK kena buat macam ni. Janganlah begitu. Apakah satu hari nanti kita nak tunjuk presiden pula? Macam tu. Adab kita, akhlak kita. Begitukah pembawaan disiplin yang kita nak bina dalam parti? Kita faham hak syura, hak demokrasi itu ada. Tapi sampai satu tahap kita kena ada disiplin untuk hormat keputusan ketua. Banyak lagi proses rombakan yang akan berlaku, banyak lagi perkara yang ketua MK sedang fikirkan. Soal nak fokus isu rakyat, kita boleh tengok isu-isu yang Wabi Akmal konsisten bawa. Kita boleh tengok. Dia pun aktif di media sosial sekarang. Cuma dia taklah sembang benda yang orang dah tahu. Dia banyak dedahkan benda yang orang tak tahu. Benda-benda tentang skandal dan sebagainya. Boleh tengok dekat media sosial beliau. Isu yang paling menarik, disiplin tentang mesyuarat.
Saudara Firdaus, Saudara Syed Shah dengan nak nafikan bahawa AMK zaman Wabi Akmal tak pernah gagal buat mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat AMK. Tak pernah gagal. Ini yang jarang berlaku. Kita Biro Politik ini perlu, kalaulah kita tak boleh nak buat mesyuarat pimpinan pusat, tapi mesyuarat pimpinan pusat yang melibatkan semua kepimpinan keadilan AMK, kita buat. Tak pernah gagal. Itu sebab kita boleh halau kartel Azmin dulu, sebab mereka tak ada mesyuarat ni. Kita ada rekod, kita tunjuk dalam buku laporan Kongres. Itu buktinya. Saya tak tahu kenapa Saudara Syed Shah tak nak sebut yang ini. Sebut yang benda-benda yang kecil-kecil itu kenapa? Sebutlah benda yang memang kita boleh buat dan susah, tapi kita berjaya laksanakan. Ini benda yang clear kan? Mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat Keadilan tu lebih daripada 60 orang. Kita buat, tak pernah gagal, ikut jadual, notisnya ada. So perkara ini yang saya rasa janganlah nak tunjukkan sangat benda-benda yang kecil-kecil itu, tapi benda yang besar, yang sukar nak dilaksanakan, tapi kita dapat buat, nak didiamkan. Nak tunjuk yang negatif saja. Pasal baju hitam. Tengok tadi. Itu saya kata ada sikap yang tak betul. Kumpulan baju hitam. Kenapa ada perkataan kumpulan? Saya tak kata kumpulan pun. Saya kata siapa-siapa nak pakai baju yang jadi isu, baju ini mencorakkan idealism tertentu yang tak betul untuk parti. Tengok. Pakai baju hitam mendukung presiden. Pakai baju hitam mendukung presiden. Yang tak pakai baju hitam macam mana? Yang tak suka. Yang tak suka dengan karakter-karakter macam ni. Apakah mereka ni tak mendukung presiden? Tidak. Saya kata jangan semudah-mudah itu melabelkan ikut color kita, sebab kita ni taksub pada satu-satu kepimpinan, dia pakai baju hitam, kita pakai baju hitam, dan kita nak label kita saja mendukung presiden. Jangan begitu. Keadilan tak akan sihat kalau kita main dengan benda macam tu. Baik nak pergi isu WhatsApp. Ini saya seronok sebab benda ni dah lama bersebar. Kalau Saudara Syed Shah nak menganggap Angkatan Muda Keadilan ni angguk-angguk, geleng-geleng, yes bos, itu bukan anggota, itu bukan AMK yang saya faham. Kalau Saudara Syed Shah nak kata Angkatan Muda Keadilan ni, baik bos, kami setuju bos, kami dokong bos, kami setia bos, itu bukan AMK yang saya faham. AMK yang saya faham, yang saya sertai dulu waktu presiden dalam penjara tau. So saya tak ada masa nak selfie, pergi pejabat presiden, pergi ampu-ampu presiden untuk kata saya masuk keadilan. Tak ada. So, waktu tu presiden dalam penjara. Kita masuk keadilan, kita faham apa yang kita perjuangkan. Saya bersama Invoke lama dengan Saudara Rafizi. Saya tahu bagaimana tekadnya beliau menggerakkan Invoke dengan tujuan nak membebaskan presiden. Itu perkara yang sangat clear. So saya tak faham macam mana bentuk AMK yang Saudara Syed Shah faham. Apakah dengan mudahnya keadilan ni, orang akan gelak bila dengar, keadilan ada pengkhianat. Macam mana? Ada WhatsApp bocor. Daripada WhatsApp tu saja, gurau-gurau dalam WhatsApp ni saja, nak dijadikan hukuman, ada pengkhianat. Orang akan gelak dengan keadilan. Mana dia minit mesyuarat yang katakan ini pengkhianatan? Mana dia rahsia-rahsia pertemuan yang tersembunyi yang katakan ini pengkhianatan? Kat mana kita berkampung macam Azmin selalu berkampung dulu kalau ini pengkhianatan? Buktikanlah benda-benda macam tu. Gurauan dalam WhatsApp, perbincangan tertutup yang tak sepatutnya didedahkan. Itu perbincangan adik-beradik, tempat kita meluah segala-galanya. Kita buat kerja penat. Saudara Syed Shah tahu betapa banyak forum kita susun pada waktu itu untuk mendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari grup WhatsApp yang samalah kita buat. Kenapa perkara itu tak didedahkan? Berapa banyak tajuk forum yang kita bincangkan daripada grup WhatsApp yang sama untuk mendukung keadilan, mendukung presiden. Kenapa perkara itu tidak didedahkan? So ini ada niat jahat. Sebab ialah saya ni bukan macam Saudara Syed Shah suka screenshot. Tapi saya tak buatlah benda-benda macam tu. Contohnya, isu nak lucutkan Saudara Syed Shah daripada naik. Saudara Syed Shah jangan nak nafikan Saudara Syed Shah sendiri ada hantar WhatsApp kepada YB Ketua AMK. Selepas isu WhatsApp bocor, Saudara Syed Shah tiba-tiba hantar WhatsApp kepada Ketua AMK kata bersedia nak lepas jawatan. Kenapa tiba-tiba? Sebab terasa. Sebab WhatsApp bocor terasa. Rasa bersalah. Ini perkara yang saya rasa jangan nak sembunyikan benda-benda yang kita rasa kalau terdedah. Itu sebab isu WhatsApp bocor ni tak sepatutnya didedahkan. Sepatutnya didiamkan. Tapi bila didedahkan macam ni, dia hanya melibatkan satu perkara yang lebih besar, orang awam jadi tahu dan sebagainya. So bagi saya, disiplin kita perlu jaga dekat situ yang gagal dijaga oleh setengah pihak dalam keadilan. So mana-mana orang pun bagi saya, balik kepada prinsip kita Saudara Firdaus, sikap kita sebagai anggota keadilan, kalau kita sayang presiden, kita jangan kata cara kita betul. Kita jangan kata laluan aku saja betul, baju aku saja betul. Jangan. Ada orang lain cara dia kalau dia kata sayang presiden. Ada orang lain metod dia cara dia sayang presiden. Kalau Saudara Syed Shah jenis bagus hidup presiden, saya mungkin tak begitu. Saya boleh kata presiden sepatutnya kena begini sikit. Presiden patutnya kena garang lagi. Jangan bagi muka dengan Mahathir ni. Hantam Mahathir ni. Jangan ya je. Jangan.
Saya mungkin cara saya begitu. Apakah saya tak sayang presiden? Tak. Saudara Syed Shah masuk lokap berapa kali? Saya masuk lokap berapa kali? Baik, sejarah panjang tentang disiplin lagi Saudara Firdaus. Last kali. Lamanya Saudara Syed Shah dalam AMK. Waktu saya masuk Saudara Firdaus dalam AMK tahun 2015, baru lagi saya ni. Itu sebab saya tak boleh nak dabik dada. Saya masuk pejabat AMK, kosong Saudara Firdaus. Tidak ada file. Tidak ada file. Pejabat tu deserted, kosong. Almari kosong. Saya susun meja saya sendiri, saya susun file saya sendiri, saya buat folder baru untuk soft yang kata hard copy, soft copy pun tak ada. Bagaimana struktur menyusun kongres? Tak ada. Bagaimana cara menyusun minit mesyuarat? Tak ada. Apa rujukan minit mesyuarat yang lepas? Tak ada. Saudara Syed Shah kata lama kan dia dalam MK? Dari tahun-tahun, dari exam sebutlah sejarah tu. Tapi tak ada benda tu. So, mana dia? Kalau kita kata kita sayang parti, benda tu kita buat. Ini selalu saya tekankan dalam mesyuarat SU. Kalau kita sayang parti, kita jangan tinggal organisasi. Kita kena kemaskan. Minit mesyuarat kena betul. Mesyuarat kena buat. Kongres kena kemas. Tapi kosong waktu saya masuk AMK. Daripada kepimpinan saya masuk ni waktu zaman YB Nick. Saya pegang setiausaha kerja. Tak ada file yang ditinggalkan kepada saya. Saya mula dari zero. So, apa makna kita lama dalam parti kalau perkara asas macam tu pun kosong? So, bagi saya, ke depan ni sudahlah kita bergerak ke depan. Sayang parti dengan kepelbagaian itu kita kena hormati. Cintakan presiden dengan kepelbagaian sikap itu kita kena hormati. Kalau dia ni jenis gangster sikit nak sayang presiden, pergilah asalkan dia tak rosakkan presiden. Mengampu, last kali tak ke mana. Jangan begitu. Kita kena berani untuk berani berbeza. Dan kalau kita tak berani berbeza, aku ni tak berani berbeza lah, aku ni boleh mengampu je. So hormatilah, gunakanlah orang yang berani berbeza tu untuk membentuk kepelbagaian dalam parti. Jangan tekan orang yang berbeza, kata dia pengkhianat, dia pergi berehat macam Saudara Syed Shah reply kepada tweet Saudara Rafizi, sotong. Apa benda macam ni? So bagi saya janganlah begitu. Janganlah begitu. Hormatilah, kita nak mengampulah. Tapi jangan halang orang yang boleh bagi pandangan berbeza kepada parti. Ini kepelbagaian keadilan yang perlu kita hormati. Kalau kita nak stop habis keadilan ni satu jalur, maka keadilan akan jadi macam apa? So itu pandangan saya, saudara. Saya tak akan apologetik bahagian WhatsApp. Kami pun dah bertemu dengan presiden selepas itu, berbincang langsung, tak berbangkit hal itu. Saudara Akmal Nasir juga telah menjawab kepada presiden. Semuanya hal yang sama. Karakter kita ini berbeza. Apakah kita khianat? Tak cukup sekadar satu WhatsApp bocor. Apa tindakan kita sebelum ni? Buat forum, mempertahankan, buat demo, membantah, lawan kartel, halau Azmin dalam kongres, bertempur dengan, lupakan. Satu WhatsApp gurau, bocor secara nakal-nakal. Itu dilabel sebagai pengkhianat. Adil ke? Orang yang melabel ni ada masalah jiwa yang tak senang tengok orang lain mungkin melebihi dia. Wallahu alam, Saudara Firdaus. Okey, terima kasih Syuk. 10 minit tepat. Oh, alhamdulillah. Okey, jadi terima kasih. Okey, giliran Saudara Syukri melontarkan soalan kepada Saudara Syed Shah. Baik, Saudara Syed Shah, sepanjang Saudara Syed Shah memegang naib ketua AMK, boleh jelaskan apa program-program yang Saudara Syed Shah dah buat? Naib ketua AMK. Baik, terima kasih Saudara Syuk. Ramai yang kata line putus-putus lah, betul ke? Saudara Syed Shah punya line je kot. Takut sangat kot sampai putus-putus line tu. Baik, okey. Dengar ke, jelas ke? Baik. Alright. Sebelum saya pergi kepada soalan Saudara Syuk tentang apa program yang telah saya laksanakan, saya suka nak berbalik kepada soalan tadi. Saya mendengar dengan teliti hujah Saudara Syuk, tapi saya tidak dapat jawapan tentang persoalan yang berhormat ketua tidak hadir mesyuarat majlis presiden. Saya nak jawab ke? Saya tidak mendapat jawapan. Okey. Ini flaw saya. Saudara Syuk, ni flaw saya. Dia macam parlimen ini. Nanti saya jawab. Nanti saya jawab. Apa kita ada ruang lepas ini. Okey. Saudara Syuk juga tidak menjawab mengapa Saudara Ketua gagal untuk mengadakan mesyuarat Biro Politik. Saudara Syuk mengatakan bahawa seolah-olah Biro Politik ini tidak perlu. Saya kira ini sesuatu kepincangan ataupun kecurangan mungkin yang berlaku di dalam parti. Kerana disiplin ini diamalkan di peringkat kepimpinan tertinggi. Saya suka nak mengingatkan kepada Saudara Syuk, Presiden mengadakan mesyuarat Biro Politik setiap hari Selasa ataupun Rabu setiap minggu tanpa gagal. Kerana kepimpinan kanan memerlukan perbincangan yang kerap untuk menentukan perjalanan parti. Hala tuju parti.
Benarlah saudara Syuk tadi. Saya benar-benar, saya kena benarkanlah. Mesyuarat Majlis Pimpinan Angkatan Muda dibuat tanpa gagal. Saya setuju. Dan kesemua kepimpinan kita yang sebelum-sebelum ini juga melakukan perkara sama. Zaman Nik Nazmi tanpa gagal, Biro Politik jalan, mesyuarat jawatan kuasa jalan, mesyuarat pengurusan jalan. Zaman Samsul lagi banyak. Semua biro berjalan. Zaman itu lagi banyak. Biro politiknya kerap tiap minggu. Mesyuarat majlis pimpinan tiap-tiap bulan. Mesyuarat jawatan kuasa pengurusan berjalan. Mesyuarat jawatan kuasa pilihan raya adalah tanggungjawab kita untuk melaksanakan peraturan organisasi ini. Adab dan disiplinnya. Tapi saya sedikit kecewa, tak apalah. Saudara Syukri telah memberikan penjelasan tadi. Beliau memberikan pandangan seolah-olah, yalah biro politik ini ya, tak perlulah. Sedangkan kita boleh berbahas di dalam majlis pimpinan, tak apalah. Sekurang-kurangnya Presiden tidak merasakan demikian. Kerana biro politik di peringkat Presiden masih berjalan. Untuk pengetahuan saudara Syuk dan rakan-rakan yang mengikuti kita, sekurang-kurangnya tanggungjawab seorang ketua itu, iya, ada. Dilaksana. Dan kemudian mungkin persoalan yang saya timbulkan lagi tadi, soal YB ketua yang tidak komit kepada mesyuarat majlis presiden. Mungkin saya assume saudara Syuk tidak boleh menjawab bagi pihak. Tetapi ini saya ingin tegaskan bahawa perkara ini adalah soal disiplin dan tanggungjawab. Minali Zuraida dulu tak datang mesyuarat. Saya ingat Syuk dulu bukan main marah. Tapi lah ketua membuat benda sama. Bukan kita nak nafi. Saya tak kata saya nafikan apa yang dia lakukan. Saya menyokong Mahan. Dia bawa isu itu ada traction sekarang ni. Yang memberikan kesan kepada masyarakat, itu baik. Benda yang baik saya akan kata baik. Tetapi perkara pokok, maksudnya ketua, tanggungjawab seorang ketua untuk hadir mesyuarat majlis presiden itu sebagai perkara pokok, ini tidak dilaksanakan. Dan saudara Syukri mungkin tidak jawab, mungkin tak boleh nak jawab bagi pihak lah kan, tak apalah. Berbalik kepada soalan saudara Syukri, apa yang telah saya laksanakan program sebagai naib ketua Angkatan Muda. Suka saya nak sebut, sebenarnya saya tak suka nak sebut sebab benda ini dianggap very internally. Ketika kita memegang kerajaan, ketika itu saya diberi tanggungjawab sebagai setiausaha akhbar. Semalam saudara Syukri menulis bahawa seolah-olah saya melobi jawatan itu. Malam ini saya nak kena jawab fitnah itulah. Saya labelkan itu sebagai fitnah. Untuk pengetahuan Syuk dan rakan-rakan yang mengikuti, saya tidak pernah lobi jawatan setiausaha akhbar itu. Saya ditawarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah pada ketika itu. Dan saya menerimanya. Kerana pada ketika itu dia tahu saya bergerak solo dan saya tidak ada kedudukan. Dia panggil saya dan saya terima. Saya tidak pernah hantar WhatsApp kepada dia dan bertanya, Kak Wan boleh ke lantik? Tak pernah. Ini boleh semak dengan Kak Wan sendiri. Kemudian semalam saudara Syukri juga membangkitkan soal mengatakan saya demand gaji tinggi. Ini fitnah juga. Saya tidak pernah mempersoalkan soal gaji dengan Kak Wan pun. Tapi saya dinaikkan pangkat. Saya nak cerita bab itulah. Saya dinaikkan pangkat daripada pegawai khas Timbalan Perdana Menteri kepada setiausaha akhbar. Maka itu adalah benda yang diberikan, kepercayaan yang dikurniakan oleh Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Adakah itu yang saya minta-minta atau saya lobby? Itu tidak berlaku. Dengan kedudukan yang sedikit lebih ketika itu. Kenapa saya cerita ini semua? Sebab dia ada relate dengan soalan saudara Syukri. Ketika kedudukan saya sedikit lebih sebagai setiausaha akhbar, adalah sedikit boleh bantu kawan-kawan di segi NGO nak buat program dan sebagainya, saya bantu. Mana yang boleh kita support dengan perundangan dan peraturan yang tepat. Maksudnya memang tidak melanggar dana dan sebagainya, boleh mohon dana NGO, saya permudahkan. Ini adalah jasa yang saya harap saudara Syuk tidak nafikan. Kalau saya hitung jumlah ini lebih ratusan ribu mungkin. Kan tak? Saudara Firdaus juga ada. Saudara ketua juga ada. Saya bantu pada ketika itu. Bukanlah duit saya, duit kerajaan. Tapi saya bantu permudah melalui peraturan dan peruntukan yang sah dari segi kerajaan. NGO yang dirasakan boleh buat program bantu rakyat, saya bantu. Ini di antara jasa saya sebagai naib ketua. Apakah ini dianggap langsung saya tidak membantu parti?
Tidak adillah bagi saya kalau saudara Syuk nak berkata demikian. Otherwise, Allah kurniakan saya sedikit kelebihan. Saya tak adalah macam saudara Syukri, hebat bab pengurusan ini. Saya tidak ada demikian. Tapi Allah berilah lebih sedikit bab bercakap ini. Maka saya gunakan kekuatan ini untuk berikan penerangan ke rakan Rumbi. Mungkin adalah sikit tractionnya. Sampai hari ini adalah seorang dua mengikut saya, mendengar apa hujah-hujah saya. Adakah ini boleh dianggap sebagai tidak ada jasa? Saya serahkan kepada saudara Syuk untuk menilainya. Saya fikir ini membantu. Penerangan kepada parti yang angkatan muda juga ada lakukan. Cuma saya membantu lebih sedikit. Ini sebagai tugas saya. Sebagai seorang naib. Saya dokong ini. Dan saya laksanakan. Maka saya fikir ini sudah cukup menjawab soalan kepada saudara Syuk. Kalau nak ditanya hari ini, tugas itu masih berjalan walaupun saya digugurkan. Ini tidak menjadi soal ataupun kudis bagi saya. Kerana tanggungjawab ini perlu berterusan macam Syuk katakan tadi. Ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, kita teruslah. Yang penting adalah parti, yang penting adalah presiden. Jadi saya pulangkan kembali kepada saudara Firdaus. Okey, terima kasih kepada saudara Syed Shah. Okey. Saya kira kita sudah jelas sampai ke pusingan yang ketiga dan kita sampai ke pusingan yang terakhir. Ya, pusingan yang keempat untuk kita gulung, untuk kita jawab mungkin ada persoalan-persoalan yang timbul. Ya, kita gunakan ruang ini secukupnya. Ya. Jadi 7 minit kepada kedua-dua. Berapa masa tadi saudara Syed Shah pakai untuk jawab ni? Tadi 5 minit 47 saat. Sekejap pula ya. Okey. Okey. Baik, 5 minit. Okey. Okey. Terima kasih. Okay. Jadi saya berikan ruang ini kepada saudara Syed Shah untuk gulung dan menjawab segalanya dalam masa 7 minit yang terakhir ini. Dipersilakan. 7 minit Ya. Setiap orang 7 minit. Okey, saudara Syed boleh gulung. Saya ke? Okey, Ya, baik. Baik. Apapun yang kita bincangkan pada malam ini, dengar ke? Apapun yang kita bincangkan pada malam ini adalah mencari satu titik persamaan di antara kita. Kalau katakan ada perkara yang kita rasa perlu dicerahkan, kita buat. Kita laksana. Kalau macam saya mengatakan bahawa ada pertuduhan kepada kegelinciran maklumat misalnya ataupun kesumbangan ataupun apa perkara yang saya fikir menentang kepada wadah presiden, saya nyatakan ini adalah sesuatu yang sehat saya anggap di dalam parti keadilan. Cumanya saya merasa sedikit kecewa apabila saudara Syuk tadi mengatakan WhatsApp itu seperti gurauan terhadap Datuk Seri Presiden, tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya saudara Syuk telah menjelaskan, namun bagi saya tidak sampai hati mahu bergurau dengan Presiden sebegitu rupa. Kerana Presiden ini bukan kawan-kawan kita. Tapi Presiden ini adalah sosok yang kita angkat dan bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia. Bukan level kita lah boleh bergurau begitu, naik Pajero, pergi lompat, pergi Turki. Itu bukan cara kita. Maka sebagai kesimpulannya saya ingin menegaskan kepada rakan-rakan angkatan muda yang masih mengikuti, sebagai orang yang dah gugur dan senior yang ada dalam angkatan muda lah. Yang pertama dari segi adab. Kita kena jaga adab dengan seorang ketua. Itu penting. Adab dengan seorang presiden kita kena jaga. Kerana apa? Kerana pengkhianatan kumpulan Azmin Ali itu, ia bermula dengan soal adab. Mereka pertikaikan presiden misalnya. Mereka persenda presiden misalnya. Sama macam saudara Syuk cakap tadi, dia gurau-gurau. Akhirnya dia memucakan kepada pengkhianatan. Ini saya tidak boleh terima. Sebagai seorang yang lama, yang mempertahankan wadah reformasi, yang sudah lama di dalam parti, saya tidak mahu lihat sekali lagi perkara ini terjadi. Maka saya tegur di peringkat awal. Syukurlah saudara Syukri tadi memberikan pencerahan. Sekurang-kurangnya kita dapat cerahkan soal ini. Ini penting bagi kita. Kerana dokongan kepada presiden ini tidak boleh dua. Tidak boleh seolah-olah kita anggap nakhoda kita ini kemudian ada nakhoda lain yang kita dukung, ini tidak boleh. Kita mesti bersama presiden itu solid.
Kerana presiden ini bukan sahabat-sahabat kita seperti yang saya sebutkan tadi. Ia seorang pemimpin yang akan mengepalai negara. Maka penghormatan daripada sayap angkatan muda ini mustahak. Kalau sayap angkatan muda merasakan ia boleh gurau-gurau begitu, ini kita ada masalah kepimpinan ini. Seolah-olah boleh bersendak presiden begitu, ini kita ada masalah kepimpinan ini kalau begini. Kerana pelapis kepimpinan yang ada ini datang dari angkatan muda. Kalau saya boleh petik yang berhormat SUA kita, yang berhormat Saifuddin Nasution, ramai tak tahu tu, dia dulu timbalan ketua angkatan muda. Maksudnya terbiah awal perjalanan dia di dalam parti, dia datang daripada angkatan muda. Kalau angkatan muda merasakan dia boleh bergurau-gurau kasar begitu, kita ada masalah kepimpinan. Maka saya nak berikan nasihat kepada angkatan muda. Kita kena jaga adab ini. Kemudian disiplin kita kena jaga. Kalau katakan itu hak tanggungjawab, dia kena laksana. Dia kena laksanakan. Kalau katakanlah ia memang perlu untuk hadir sesuatu mesyuarat seperti mana kita tegur Azmin Ali, Zuraidah, yang akhirnya ini menjadi pengkhianat. Samalah juga. Dia pun dulu sama juga. Tidak mahu hadir mesyuarat, membelekeh presiden. Akhirnya tidak hadir. Akhirnya keluar parti. Jadi pengkhianat. Sebab itu saya katakan tadi. Bunga-bunga ada, tapi jangan sampai melarat. Maka saya begitu hargai dialog pada malam ini. Kerana saya percaya dialog pada malam ini akan mencerahkan segala yang gelap. Akan memberikan kita ruangan yang lebih jelas tentang apa yang berlaku. Dan saya yakin angkatan muda akan lebih cerah lagi selepas ini. Saya harap begitu. Harap-harap dengan apa yang berlaku, angkatan muda belajar dan akan tampil lebih kuat. Sekurang-kurangnya menyaingi 3 generasi abang-abang kita. Daripada zaman Azham, zaman Samsul, zaman Nik. Kelihatan zaman ini lesu sikit. Mungkin kerana PKP dia, saya tak tahulah kan. Tapi harapnya angkatan muda akan tampil lebih kuat, mendukung presiden, kerana kita kena pastikan presiden kita diangkat sampai boleh jadi Perdana Menteri. Apa syaratnya? Angkatan muda itu kena strong lah. Kalau angkatan muda tak strong, bagaimana presiden kita nak pergi jauh lebih ke depan? Tak boleh ambil sembrono dan sebagainya. Angkatan muda itu sendiri kena menjadi pelapis kuat, kukuh dan sebagainya. Jadi saya tinggalkan itu. Terima kasih Saudara Syuk dan Saudara Firdaus. Silakan. Saya kembalikan kepada Saudara Firdaus. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Said. 5 minit terakhir atas pergulungan beliau. Dengan ini saya serahkan kepada Saudara Syukri untuk menggulung. Dipersilakan. Baik, Saudara Firdaus, Saudara Syed Shah, sekali lagi kawan-kawan yang masih lagi menonton. Dengar Saudara Syed Shah cakap presiden tadi, saya dengar macam orang PAS yang bercakap. Orang PAS ni kehancuran dia bermula macam tu lah dia. Oh, Haji Adi segala. Jangan cakap apa-apa pasal Haji Adi. Jangan usik Haji Adi. Tak boleh lah macam tu. Isunya, presiden kita tak apa-apa pun. Presiden tahu perangai anak muda. Presiden tahu. Orang keliling presiden, senior, otak-otak semua okey, faham perangai anak muda. Anak muda, kalau jenis yang tu saya kata tadi, apakah saya nak kata salah? Syed Shah kata, yes boss. Tak salah, silakan. Itu cara dia. Saya hormat. Pergilah nak yes boss, pergi. Tunggu hari-hari kat depan pejabat bos. Silakan, saya tak marah. Tapi jangan kata orang yang kata kritikal macam kita ni, ini tak ada adab. Ini tak menghormati kepelbagaian dalam keadilan. Kita nak jadi macam PAS ke? Minta maaf. Saya tak akan biar keadilan ni jadi macam PAS. Dia akan menghancurkan keunikan parti kita. Yang kedua, saya terlupa nak jawab pasal YB Akmal tak hadir mesyuarat presiden ataupun mesyuarat, bukan saya mesyuarat presiden, Pemuda Harapan pun. Sebenarnya Saudara Syed Shah, ini satu benda yang saya nak bagi tahu semua. Saudara Syed Shah lama juga naib ketua. Sepanjang Saudara Syed Shah jadi naib ketua ni, Saudara Syed Shah menjadi pengikut setia kepada YB Akmal Nasir. Pengikut setia. Tak pernah tegur apa-apa pun dalam mesyuarat. Dia memang salut. Sehinggalah, itu saya kata, nasib baiklah bukan YB Akmal yang datang forum pada malam ni. Kalau tidak terdedah macam mana cara Syed Shah boleh dapat jawatan dekat pejabat TPM. Kalau tidak terdedah satu-satu cerita daripada sumber pertama, bagaimana Saudara Syed Shah boleh dapat jawatan di pejabat TPM. Sebab bagaimana YB Akmal tolong, bantu, angkat nama dia. Sebab nak tolong, dia tak ada pendapatan waktu tu. Clear ni. Tapi jangan macam ni. Ini saya katakan. Jangan menolak kita sampai terpaksa menolak kita sampai mendedahkan segala-galanya. Kita tak mau. Cukup hormat. Sebab tips, kalau kita nak serang orang, pastikan perisai kita cukup tebal. Takut nanti terdedah segala-galanya. Baik.
saya nak cerita pasal isu kerja tak kerja, isu mesyuarat Pemuda Harapan tadi. Saudara-saudari, Wabi Akmal sangat protes kepada Pemuda Harapan sebab isu logo keadilan. Kita protes, kita lawan. Isu pemilihan ketua, isu banyak benda yang kita rasa tak kena ni. Tapi apakah kita kata kita nak keluar BH? Tidak. Kita hormat, silakanlah, mentadbirkanlah. Cuma kita tunjukkan protes kita. Kita suarakan kita punya jiwa anak muda kita. Alamak, benda ni juga dipersetujui oleh saudara naib ketua satu ketika dahulu yang sekarang dah mantan. Saudara Syed Shah kata harap MK lebih kuat lepas ni, insya-Allah. Lepas saudara Syed Shah tak ada ni, kita akan lebih kuat. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya nak ajak semua anggota keadilan kita main satu game. Saya nak mudah saja ya. Ni untuk kita judge. Bukanlah saya kata kita nak bertuhankan Google, tapi jom kita Google nama pemimpin. Kita Google nama pemimpin sejak tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15. Tengok tahun bila nama pemimpin ni muncul. Boleh Google nama saya, boleh Google nama Syed Shah. Saya buka satu cerita. Kalaulah kita kata Azmin pengkhianat. Azmin pengkhianat. Dia memang pengkhianat. Kami ni yang kritikal kepada bos ni, yang mungkin garang ni, kami tak pernah bersetuju dengan Azmin. Sejak kita masuk parti, saya masuk parti tahun 2015, saya terus masuk tim yang lawan Azmin. Tak pernah sekali saya bersekongkol ataupun kita ni ngam-ngam manja-manja dengan Azmin, puji-puji Azmin. Tak pernah. Itu solidnya kita kenal pengkhianat dalam parti. Pada tahun 2014, Azmin dah buat tahi dengan buat sidang media serang kepimpinan parti bila dia tak dapat jadi MB. Pada tahun 2016, Azmin dah buat tahi dalam pilihan raya negeri Sarawak, membelakangkan Kak Wan, pilih calon-calon lain sampai berlaku 3 penjuru di Sarawak. Pada tahun 2017 awal, Azmin dah buat tahi bila PR pecah, Azmin masih berhubung dengan PAS. Yang menariknya, pada hujung 2017, Disember, saudara Syed Shah masih buat kenyataan di Malaysia kini. Boleh Google, masih puji Azmin sebagai pemimpin pelapis keadilan. So sekarang, kalau saya nak kata, Syed Shah ni ada DNA Azmin. Pernah puji Azmin, saya boleh kata macam tu. Dia ni ada DNA kartel. Bahaya. Kalau kita terus jaga, saya boleh kata macam tu. Tapi taklah, itu tahun 2017, kot hujung, sudahlah kita bergeraklah ke depan. Tahun 2018, baru Syed Shah muncul dengan garang. Isunya ialah pembelantikan ahli majlis di Selangor. Dia tak bersetuju sebab tak dilantik, dia letak jawatan SU. Sebab jawatan, letak jawatan SU. Sebab SUMK Selangor. Tak boleh lantik jadi ahli majlis, letak jawatan SUMK Selangor. Begitulah sikapnya, memberontak saja. So bagi saya ialah, di situ baru munculnya. Sebab tak dapat ahli majlis, barulah lawan Azmin. Barulah lawan kartel. Kalau tidak, kalau masih dapat ahli majlis, masih sokong Azmin lagi. So benda-benda macam tu yang saya rasa fakta, yang jom kita main game Google nama pemimpin, semak mereka ni sejauh mana mereka solid kepada perjuangan parti. Banyak pemimpin keadilan pada hari ini yang dulu masih merupakan kem Azmin Ali. Dan inilah yang hari ini mendabik baju hitam. Oh, sokong presiden. Label orang lain yang tak pernah pun sebulu dengan Azmin sebagai pengkhianat. Inilah manusia-manusia ni yang saya kata merosakkan keadilan. So mari kita semak perjuangan anggota keadilan semua. Kita semak sejarah satu-satu. Kita semak satu-satu. Baru kita dapat jaga parti ni dengan kemas dan tersusun. Dan yang terakhir sekali bagi saya, saudara Firdaus. Kita ke depan ni kita bergeraklah secara jiwa terbuka. Kita bergeraklah. Saya juga nak, kalau presiden dengarlah malam ni, hati-hatilah. Dalam sejarah mana-mana tamadun, orang yang label diri sebagai setia inilah yang paling selalu mengkhianati. Bagaimana Nabi Lut dikhianati oleh isteri dia sendiri. Bagaimana banyak lagi sejarah-sejarah yang lain. Sejarah Melayu, Sultan Mansur Shah, Sultan Mahmud Shah, maafkan saya, dikhianati oleh Kitul dan Raja Mendelia. Ini disebut sendiri oleh presiden. Dan mereka ni melabel diri sebagai setia. Nabi Muhammad dulu hampir dikhianati oleh seorang sahabat yang bernama Hatib. Hatib ini cuba bocorkan, dan dia ni ahli Badar, setia rapat dengan Datuk Seri, rapat sangat setia dengan Nabi Muhammad, rapat sangat. Dan akhirnya orang yang setia inilah yang selalu membocorkan maklumat kepada musuh, yang tak pernah melawan inilah, yang yes lah, akhirnya mendedahkan banyak rahsia parti kepada musuh. So hati-hatilah kepada mereka yang suka melonjak kata setia, tapi mereka ini jugalah dalam banyak sejarah tamadun, orang yang mengaku setia inilah
yang menyebabkan berlakunya pengkhianatan hingga jatuhnya kerajaan Melayu, hingga membahayakan tentera Islam satu ketika dahulu. So bagi saya, pandangan saya kepada kawan-kawan semua, marilah kita berpada-padalah dalam kita nak memperjuangkan parti, kita sayang presiden, kita sokong presiden, hormati perbezaan sesama kita, jangan kita kuat melabel-label. Kalau orang ni berbeza caranya, hormat, jangan kata dia anti presiden. Kalau orang ni kaki mengampu, biarlah itu sikapnya. Kita ni jadilah ahli parti yang nak mendukung parti, ya, bukan kepentingan sendiri. Saudara Firdaus, mudah-mudahan selepas malam ni tidak ada lagi isu ini berlaku di luar, tidak ada lagi isu label melabel semua ni, isu nak khianat ni tak ada. Saya rasa saya kenal semua kepimpinan dalam parti saya. Yang bekas Kem Azmin Ali waktu pemilihan dulu pun saya pejam mata lah. Saya pejam mata walaupun lagi kepimpinan utama, saya pejam mata sebab presiden kata move on, bagi peluang, kita pejam mata, okey, kita tengok gelagat. Tapi kalau mereka ni kerap nak tuduh kita khianat, sedangkan mereka dulu pernah sebakul dengan Azmin Ali, mereka perlu cermin diri. Mereka perlu cermin diri. Wallahu alam, saudara Firdaus, mudah-mudahan selepas ini di media sosial tak bangkit lagi isu ini, kita bergerak ke depan, fokus jahanamkan PN yang hari ini memang gagal takbir Malaysia. Kalau kita masih bincang isu ni, kita akan terheret dengan perkara yang tak menguntungkan rakyat. Wallahu alam, saudara Firdaus, terima kasih banyak. Terima kasih kepada penonton. Jangan lupa like dan follow page saya. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Syukri atas perhubungan beliau sebentar tadi. Alhamdulillah, walaupun kita ambil masa kita 1 jam, sebenarnya kita lebih ya, kita buat 1 jam 30 minit, tetapi saya bagi ruang yang secukupnya kepada kedua-dua panelis untuk meluahkan, untuk menerangkan, untuk menjelaskan apa yang sedang berlaku. Jadi di akhir dialog ini saya ingin berterima kasih kepada kedua-dua panelis, saudara Syed Shah dan kepada saudara Syukri Razab, kepada semua penonton di luar sana, Akar Umbi, dan saya yakin selepas malam ini saya rasa cukup-cukuplah ya di dalam organisasi AMK ini kita boleh mula fokus. Saya yakin dan pasti semua anggota AMK dan anggota keadilan khususnya kita turun bekerja membantu di lapangan dan bersama-sama kita di belakang Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kita memperkuatkan parti yang kita cintai ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Daus, terima kasih Syed.